Dah live. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Hai. Okey, siapa yang dah join live ni? Say hi sikit. Saya tengok yang first kali tu Kak Raihan. Hello Kak Raihan, apa khabar? Alright, hai semuanya. Okey, jom kita share sebab malam ni ialah first episode untuk segmen Apa Kata Pakar kita. Anda bersama Kelly malam ni. Alright. Hai Junina. Okay. Hai Kedi. Gorgeous. Okay. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum Hajakia. Okay. Encik Zarimat. Assalamualaikum. Pagi. Dia tak lekang dengan dia punya pagi tu. Macam tengah berenang dalam lautan dalam. Wow. Okay. Hai Wida Ribbon. Pagi. Walaupun sudah gelap, kita punya semangat. Kita kena pagi. Betul. Assalamualaikum Kak Suhana. Kak Fatihah, hello. Hello Sis Wida. Alright, okay. Okay, sebelum kita start, okay. Korang mesti tertanya-tanya, kenapa sebab selama ni kita duk live dengan kita borak. Tiba-tiba malam ni kita live apa kata pakar pula. Okay, nak cakap ni. Sebab itulah anda kena share kita punya live ni dan tag seramai mana kawan anda because okay, dalam segmen Apa Kata Pakar ni kita akan jemput pakar-pakar dalam bidang-bidang mereka yang kita nak bertanya pendapat secara profesional lah. So selama ni kita hanya tahu kebaikan setengah produk tu daripada testimoni ataupun macam words of mouth, kawan-kawan kita cakap ini bagus lah, apa kata kau cuba, tapi kita tak tahu lagi apa tu fakta-fakta yang betul daripada statement orang, dari apa testimoni tu. Tapi kali ni kita bawakan pakar-pakar dan malam ni ada seorang pakar yang istimewa kita nak bawa untuk anda. Betul, Haji Akiah kata lain macam, luar biasa aurat gamat begitu. Saya live dalam kereta ni saya bawa sekali. Jangan main. Alright, keep on sharing. Okay. Sementara tu, okay, biar saya brief dulu sikit pasal kita punya pakar kita yang kita akan jemput malam ni. Alright. Okay, beliau ni adalah pakar nutrisi untuk kumpulan AGV, Ana Global Ventures. Okay. Dan juga beliau ni pengerusi untuk Persatuan Pemakanan dan Laktasi Malaysia. Bukan kaleng-kaleng orangnya. Alright. So beliau ni graduate dari UPM dan dah pun 20 tahun ada pengalaman dalam bidang nutrition ni. So apa lagi, kita boleh tanya macam-macam dekat beliau. Alright. Hai Anissa. Saya memandang ke tepi sebab saya ada 3 gadget dengan saya kat dalam ni. Alright, untuk anda. Okay. Anda dah bersedia ke nak mengenali siapa gerangan orangnya? Adakah anda dah ready? Hai Shamira. Hai Anissa. Hai Nurmarjan. Nur Fatihah ada. Okey, sudahkah anda bersedia? Ready. Okey. Alright. Tanpa membuang masa lagi, kita bawakan di live Apa Kata Pakar kali ni bersama Coach Suraini. Okey. Coach, sila masuk.
Masuk begitu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Kelly. Waalaikumsalam coach. Terima kasih sudi bersama kami. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Tadi ada masalah sikit kan. So terpaksa Ada guna sikit. uh, second option. Tak apalah. Kadang-kadang memanglah macam tu. So malam ni sangat meriah ya. Ada lebih kurang hampir 30 orang ya dekat Facebook live kita. Alhamdulillah. Betul-betul. Terima kasih juga coach. Coach pun dia share dengan kawan-kawan juga untuk live di sini. Dah. Saya dah share dengan saya punya staff semua. Saya minta diorang share. Okay, terbaik. Coach ada dekat office ke? Saya dekat office. Patutnya saya dekat studio tadi tapi ada technical error. So ni dekat bilik guna laptop jadi kena pakai ni lah. InsyaAllah. Alright, okay. Tadi saya dah brief sikit kita punya audience ni tentang coach. So saya nak jemput coach lah bagi tahu lebih lanjut tentang pengalaman coach dan apa yang coach buat. Pengalaman saya Okey, sebelum tu terima kasih banyak-banyak kepada pihak Ana Eda, Ana Global Venture kerana sudi untuk bekerjasama. Okey, saya dalam bidang industri pemakanan sebagai pakar pemakanan dah lebih kurang lebih 20 tahun lah sebab pada tahun 1999 saya dah bergelar pakar pemakanan. So sebelum ni saya juga pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia lah sebagai penolong pengarah kanan. Saya punya last jawatan saya di bahagian pemakanan dan banyak pelibatan saya lah melibatkan polisi pemakanan di Malaysia dan juga pembentukan program. Serta sebelum tu saya juga pernah berkhidmat di beberapa syarikat swasta, antaranya ialah Yo Hiap Sing sebagai R&D yang develop products lah. So selain daripada tu banyaklah saya terlibat juga dengan program kesihatan dan juga saya melatih lactation counsellor serta mereka yang ingin certified sebagai breastfeeding peer counsellor dan juga breastfeeding lactation counsellor. So itu another cabang lah. Okay. Banyak sebenarnya cabang-cabang nutrisi ni kan coach? Sebenarnya betul lah. So, okay. Alright. Saya tengok dalam profil coach ada buat NLP untuk weight loss. Itu menarik tu. Okay, so sebenarnya bila saya dah lama dalam to be a nutritionist, pegawai pemakanan, pakar pemakanan, banyak isu yang melibatkan behaviour. Yalah kita punya pemakanan ni, tabiat pemakanan ni semua adalah bermula daripada kita punya tabiat kan. Tabiat adalah kita punya behaviour, habits yang bukanlah terbentuk satu hari, dua hari. So that's why saya mendalami ilmu, memahami corak pemikiran, mindset, macam mana manusia berfikir, macam mana manusia bertindak, apa yang menyebabkan dia berfikir dan bertindak dan membuat keputusan. So itu memang sangat interesting dan saya gabungkan sekali dengan ilmu pemakanan saya. Dan last kali saya juga mengikuti kursus ESQ 3.0 coaching di mana dekat situ dia fokus kepada IQ, EQ dan juga SQ yang lagi mengukuhkan saya punya bidang lah selain daripada nutrition, campur NLP, campur ESQ. Alhamdulillah. Menarik sangat-sangat tu coach sebabnya saya pun rasanya macam kena dapatkan nasihat coach juga tu. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Okay. Cakap pasal kesihatan ni coach, kita kaitkan dengan macam lifestyle dan terutamanya makanan lah. Okay. Orang kata sekarang ni dalam musim pandemik ni orang yang duduk kat rumah belum-belum nak sihat. Ada yang macam
I nak start diet lah. I nak start makanan seimbang, cik. Lepas tu bila kita tanya, you diet macam mana I tak makan nasi. Ada setengah tu macam strict sangat sampai minyak-minyak I tak makan lah. I memang makan rebus-rebus je. Sebab itu pada diorang itulah makanan yang sihat dan macam persepsi orang terhadap makanan sihat ataupun makanan seimbang ni berbeza-beza setiap orang. Kan Coach? So dalam pada pendapat Coach, apakah itu makanan sihat atau makanan seimbang ni? Okey. So sebelum saya masuk kepada apa itu makanan sihat, apa itu makanan seimbang kan, saya nak kita faham satu ayat je. Kita adalah apa yang kita makan. Alright, so sebab bila kita makan, badan kita memerlukan makanan tu untuk apa? Untuk membentuk kita punya sel kan. Kita punya sel-sel badan ni kecuali sel jantung kita, yang lain semua berubah. Contoh macam sel darah kita 120 hari. Everything lah dekat kita punya badan ni dia macam kita bersalin kulit lah, lebih kurang macam tu. So maknanya sel kita ni sentiasa dia ada yang baru, pembaharuan kan. Jadi bila kita cakap kita adalah apa yang kita makan, so that's why kalau kita tengok hari ni banyak masalah-masalah pemakanan tu sebab mereka tak nak ubah makanan. Mereka makan benda yang sama, corak yang sama je macam tu. So kalau kita tengok apa dia makanan seimbang, macam mana saya nak makan makanan yang sihat. Sebenarnya makanan sihat tu apa? Tak makan nasi ke, tak makan sayur ke, tak makan lauk ke, tak makan apa. Alright, so sebenarnya badan kita ni, semua badan kita memerlukan kita panggil nutrien ataupun zat. So kita ada dua jenis, iaitu yang pertama adalah makronutrien. Makro maknanya besar. Makro ni adalah penyumbang utama makanan kita dan dia adalah memberi tenaga. So antaranya makro kita karbohidrat. Apa dia karbohidrat? Macam nasi lah, roti lah, mi lah. So karbohidrat ni pula dia ada 3 jenis. So kalau saya nak cakap benda ni memang tak habis. So ada karbohidrat kompleks, karbohidrat ringkas, karbohidrat refined. Okay. So tu kena masuk kelas lain untuk belajar. So yang kedua adalah protein. So protein ni untuk pembentukan sel tubuh badan kita, untuk pemeliharaan sel dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah lemak. So ramai orang bila dia diet kan, ada orang diet tak nak makan nasi. Ada orang diet lagi dia makan banyak protein. Ada lagi orang diet tak nak makan lemak. So sebenarnya itu adalah diet yang salah. Sebab apa? Badan kita memerlukan komponen ni, ketiga-tiga komponen ni. Right, komponen lemak, protein dan juga komponen karbohidrat. Dan lagi satu yang selalu orang lupa adalah komponen yang kedua yang kita panggil mikronutrien. So dia mikro, sebab apa mikro? Sebab dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. So apa dia mikronutrien? Inilah yang kita namakan kita punya sayur, kita punya buah yang ada vitamin, mineral, kalsium, zat dan sebagainya. So ini adalah kumpulan yang perlu sedikit, tetapi selalunya yang sedikit itu sentiasa dilupakan. Jadi kalau kita nak kata macam mana diet yang sesuai, macam mana diet yang bagus, macam mana diet yang sebetulnya, okey. So kalau kita tengok kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dia dah keluarkan dah satu, Kelly pernah tengok tak pinggan sihat? Yang suku-suku separuh tu ke? Ya, suku-suku separuh, pandai pun. So apa dia suku? Okey, suku adalah untuk karbon, nasi, mi, roti kan. Suku lagi apa? Protein. Dan separuh tu apa? Separuh tu adalah sayur dan buah. So kalau kita tengok, sepatutnya setiap hari kita kena ambil banyak yang separuh itu. Tapi hari ni kita makan macam mana? Ramai yang makan dekat separuh tu sikit, dekat yang suku-suku tu banyak. So itu yang menjadikan dia tidak seimbang. Alright? Okay, faham? Boleh? Okay, semua faham ke? Sibuk dan mengentak Zul, betul. Okay. Alright. Okay. Coach kata kita kena ambil semua komponen tu kan? Tapi ada orang yang macam dah terjerumus dalam diet yang tak seimbang ni, ataupun dia jenis yang macam dia fussy. I tak makan lah sayur-sayur ni. Macam tu kan. Okay. Ada kawan-kawan saya macam tu. Jadi ada tak possibility mereka possibility mereka tercicir dari pengambilan makanan nutrien-nutrien ni dan akibat dia, mungkin Coach boleh hurai sikit.
Tercicir. So maknanya tak cukup nutrien lah kan. So Ah. memang inilah masalah utama rakyat Malaysia sekarang. Alright, sebab apa? Habis. Kalau sebab apa? Sebab kalau kita tengok kepada data 94.9% rakyat Malaysia tak cukup makan buah dan sayur. Jadi yang cukup tu tak sampai 5%. Maknanya kebanyakan rakyat Malaysia ni tak cukup dengan nutrien. Sebab apa? Sebab dekat sayur dan buah tu kan ada banyak vitamin dan mineral, kalsium yang diperlukan lah. Dia punya magnesium, potasium. Saya pun tak berani nak sebut banyak sebab all the nutrients tu memang dekat situ. Dan juga dia ada antioksidan untuk melawan kita punya free radical, ada phytochemical, so many goodness things yang ada dekat situ tapi kita tak ambil. So that's why bila saya cakap ada yang tercicir, memang banyak yang tercicir dan yang makan tu pula kemungkinan tak cukup. Lepas tu pula hilang dalam proses kan, sebab kita punya proses during proses lah memasak, cara masakan kita potong. So itu juga banyak menyebabkan loss of nutrient dalam kita punya diet. Jadi kalau katalah kita umur 40, contohlah saya 45 kan. So selama 45 tahun ni saya ambil tak cukup je sayur. So maknanya badan saya ni kekurangan nutrien dah 45 tahun. Jadi that's why bila sampai ke satu level banyak penyakit-penyakit yang akan hinggap because of this lacking of certain nutrien yang penting walaupun dalam keperluan yang sedikit. Alright, so itu baru saya sentuh bab sayur. Belum lagi bab lain. Pada pendapat saya kan coach, rakyat Malaysia ni memang dia ambil suku-suku separuh tapi yang separuh tu nasi. Okey, suku-suku separuh tu lain, dia punya dia punya definisi sendirilah Okey, kalau dah macam tu kan, kita ada yang kekurangan nutrisi. Saya pasti memang ramailah rakyat Malaysia yang kekurangan nutrisi ni. Perlu ke diorang ambil something macam contohnya suplemen, makanan tambahan, dan adakah perlu kita semua ambil makanan tambahan tu? Okey, so soalan tu sering ditanya, perlu ke saya ambil suplemen, perlu ke saya ambil makanan tambahan? Okey, soalan jawapan saya adalah pertama, betulkan kita punya diet dulu. Alright, sebab bila kita betulkan kita punya diet, dia sangat banyak membantu sebenarnya. Okey, sebab bila saya cakap diet ni, makanan ni dia banyak fungsi. Dia bukan saja untuk bagi kita kenyang, dia bukan saja nak cantikkan kulit, tapi kebanyakannya adalah untuk kita punya fungsi usus yang sihat. Okey, sebab dalam makanan kan kita ada prebiotik, kita ada probiotik contohnya. So which is yang ini sangat penting untuk usus. Jadi bila tak ada benda ni, kita punya absorption tu tidak berlaku dengan begitu baik. Jadi kalau kita ambil suplemen pun, kalau kita tak betulkan dekat perut kita tu, so suplemen tu kemungkinan akan jadi waste lah. Alright, tapi bagi setengah orang, memang ada setengah suplemen memang bagus kan, tetapi bila kita nak ambil suplemen, of course kita kena tengok banyak perkara yang kita yang kita kena ambil kira. Yang pertama adalah adakah syarikat, kita tengok syarikat dia macam mana kan, lepas tu ada kelulusan ke tidak, dia dalam kategori mana. Sebab suplemen ni dia ada banyak tau, dia ada functional food, dia ada nutraceutical, dia ada suplemen. So dekat situ pula dia ada banyak, dia punya level-level dia. Jadi memang kalau sebagai orang awam, so dia kalau tak ada ilmu, sebab tu sini penting saya nak tekankan adalah mencari ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, kita akan dengar je orang ni cakap, ini bagus, ni bagus lah, aku ambil lah ni, aku tengok dia tu makan ni okey. So at the end kita pun tak tahu sama ada benda tu berfunction ataupun tidak untuk diri kita. Alright, so because supplement ni dia kena tengok individu dan banyak faktor lah yang mempengaruhi pengambilan suplemen ni. Alright? Okey. Tak boleh ikut orang je sebab tu kita bawa pakar. Ini sebab kalau ikut kita nak promote kat semua orang, semua orang kena makan lah.
Sebab kadang-kadang ada suplemen dia boleh menyebabkan toksik tau, dan dia boleh membahayakan untuk badan kita lah kan. Sebab setengah nutrien tadi macam yang saya cakap lah, dia ada yang diperlukan dalam kuantiti sikit, ada yang banyak. So itu kita tak tahu. Alright? Okay. Banyak sangat. Okay, macam aku cakap banyak sangat pemilihan makanan tambahan dekat pasaran. Yang coach boleh advise macam mana untuk kita kalau orang tu memang perlu ambil makanan tambahan tu? Okay, so kita so sekarang ni kita ada banyak sangat makanan tambahan, tapi sebenarnya pada malam ni kalau siapa yang tak tahu mungkin anda boleh tahulah. So kita sebenarnya dikategorikan dalam 3 kategori yang besar. Satu adalah suplemen, yang itu yang memang dalam bentuk pil-pil lah, you all tengok yang macam ubat-ubatan kan. Itu adalah memang suplemen nutrien, contoh vitamin A, vitamin C kan. So which is you boleh dapat daripada makanan. So itu dinamakan suplemen. Suplemen ni maknanya makanan tambahan. So you dah ambil, contoh saya dah makan buah tapi saya rasa macam saya tak cukup je, okay saya ambil vitamin C. Alright, so itu adalah suplemen. Yang kedua, kategori yang kedua adalah yang dinamakan nutraceutical. Okay, contoh saya terangkan yang kedua, functional food lah. Okay, functional food. Functional food ni adalah makanan. Contohnya macam gamat lah kan. Okay, macam kita punya sari gamat tu adalah functional food. Sebab apa? Sebab dia adalah makanan yang berfungsi. Maknanya you tak boleh dapat daripada you punya makanan harian yang lain. Contoh kan ada banyak konten dalam gamat tu, nanti saya cerita yang you tak ada dalam makanan lain. Maksudnya kalau contoh macam vitamin C you boleh dapat daripada buah kan. So tapi functional food ni dia ada functional ingredient yang memang sangat bagus untuk kesihatan, tapi you tak boleh dapat daripada makanan sebab benda tu tak ada dalam makanan. So yang ketiga adalah apa yang dinamakan nutraceutical. So nutraceutical adalah ekstrak daripada functional food. Contohlah dalam gamat ni dia ada saponin lah contohnya kan, bioactive ingredient saponin. So dia ekstrak saponin tu keluar, dia bubuhlah dalam pil ke, dalam apa ke, so dia jadi nutraceutical. Maknanya dia tarik certain bioactive ingredient di dalam sesuatu makanan. Contoh macam alisin ataupun pil galik. So itu adalah nutraceutical. Dia keluarkan alisin dalam pil galik macam tu. Galik bawang putih. Pernah nampak kan pil bawang putih? Galik. So dia kalau kita makan bawang putih, dia adalah functional food. Tapi kalau kita makan alisin tu, alisin adalah komponen utama dalam bawang putih yang biasa dia akan ekstrak. So itu adalah nutraceutical. So kalau tanya saya yang mana satu yang lebih baik, okay, the nearest to the natural forms is the best one. So itu yang saya boleh bagi pandangan lah. Macam tu. Alright. Okay, coach ada petik pasal gamat tadi. Kenalah dengan kita punya tajuk gamat makanan harian yang sihat ni. Okay. Saya tengok tengah viral lah dekat, sebenarnya bukan viral sekarang tau. Kalau dekat China, siap ada dalam kitab lama dia orang cakap gamat ni adalah ginseng laut. Yang pada diorang zat-zat khasiat-khasiat yang ada pada gamat ni sama dengan khasiat yang ada dalam ginseng ni, coach. Okay, kalau dekat negara kita pula, kita hanya tahu gamat tu hanya untuk sapu-sapu je. Sapu kat luka. Kesedaran pasal gamat tu dah kurang sangat dekat negara kita. Padahal orang tak belum sedar lagi bahawa gamat tu sangat berharga. Kalau dekat gamat yang dekat Jepun tu sampai puluhan ribu ringgit sekilo. Okay. So orang tak tahu gamat ni apa sebenarnya. Dia macam dalam bahasa Melayu dia cakap timun laut. Dalam English pun dikata sea cucumber. Actually apa benda gamat ni? Okay. So saya sebenarnya saya tak tahulah nak cakap macam mana, tapi one of the reason kenapa saya sebenarnya sebelum ni saya memang tak suka bercakap tentang produk. Sebab as a nutritionist, saya memang ada saya punya own principle, which is for me makanan itu adalah yang terbaik. Okay. Tapi bila saya tengok produk daripada anak Eda ni, iaitu gamat ni,
sebenarnya saya menangis. Sebab apa? Sebab gamat ni adalah kasih sayang Allah. Ia adalah betapa Allah sayangkan kita ni, dia hadirkan makhluk ni yang memang buruk sangat rupa dia, tetapi Masya Allah bila saya baca dia punya kajian, saya tak habis sampai saya rasa satu hari tu saya membaca kajian saja tentang gamat. So saya rasa ya Allah, memang ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita, tapi kita ni tak tahu. Right? Sebab itu saya selalu cerita bahawa Allah telah bagi kita dua perkara, iaitu kesedaran dan yang kedua adalah ilmu. So bila kita tak ada kesedaran, kita tak sedar pun bahawa gamat yang ada dalam negara kita ni adalah satu anugerah Allah, satu kasih sayang Allah yang kita tidak terokai. Right? Dan yang kedua adalah ilmu. Ramai orang kita selalu mengagung-agungkan produk daripada barat kan. Oh ini yang bagus, ini yang bagus. Sedangkan dekat dalam negara kita, Masya Allah, kita ada satu khazanah, kita ada satu haiwan yang dinamakan gamat, yang kalau saya cakap dia punya kandungan nutrien, dia punya bioactive ingredient dia, Masya Allah, memang sangat hebat. Memang sangat hebat. Dan saya sebab tu saya tak sabar, saya nak share kalau boleh yang ada dekat sini, 57 orang yang ada dekat sini, please bagi tahu dekat orang luar sana, kita ada satu produk yang sangat bagus, kita ada khasiat yang sangat bagus, dan kita sebenarnya ada kasih sayang Allah, iaitu gamat. Right, itu je yang saya boleh cerita. Yang lain saya akan terangkan nanti apa dia punya benda-benda dalam tu. Sebab saya bila saya baca, saya baca research, saya menangis. Saya baca research, saya menangis. Sebab saya rasa ya Allah, sayang ya Allah kat kita. Dia hadirkan binatang yang busuk ni, yang buruk ni, tapi kita tak sedar dan kita tak ambil tahu. Sedangkan orang luar dah buat research, macam-macam research. Kalau tengok research dekat bermacam-macam jurnal tentang gamat, tentang gamat. Masya Allah, memang sangat-sangat hebatlah. Alright. Saya dengar kau cakap meremang berurau. Saya rasa macam ya Allah, kenapa selama ni kita buta? Saya pun buta sebab saya rasa macam memang saya tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi Allahu Akbar. Saya jumpa macam-macam research tadi yang pasal gamat. Sebab tu saya tengok dalam grup Coach Raihan, saya nampak banyak sharing gastrik lah, itulah, inilah. Sebab ada banyak banyak komponen dalam gamat tu yang memang berfungsi lah. Macam tu. Right? Okay, saya tengok ada komen Nur Fatihah Muhammad Rusli cakap, tapi gamat jeli tak busuk, tak hanyir, yummy. Saya nak tanya Coach, sebelum ni pernah makan ke macam air gamat ke? Kalau personally saya dulu arwah atuk memang bagi saya air gamat sebab saya ada psoriasis. Yang tu memang masin payah. Pengalaman saya masa anak first, kawan saya lah, dia pergi Langkawi seperti buat balik air yang busuk tu lah. So dia kata, kau minum lah ni, nanti cepat baik lah kan. Saya pun minum sambil tutup hidung, sambil minum sampai nak termuntah. Lepas tu cakap, ya Allah kenapa lah busuk sangat kan. Lepas tu Coach Raihan hantarkan saya satu botol. Lepas saya minum, saya makan dan saya bagi anak saya makan, dan saya cakap apa tau? Oh mama, rasa dia kan macam tepung pelita. Wah, tepung pelita. Mungkin masa tu dekat lepas puasa katnya macam tepung pelita lah yang dekat bahagian atas tu. Saya pun dekat ada tepung pelita. So maknanya even budak-budak pun boleh makan kan. So dia memang sangat rasa sedap lah. Dia dah tak adalah rasa rasa busuk yang first experience saya tu. So memang sedap lah kita punya gamat ni. Okay, alhamdulillah lah boleh menerima. Okay. Macam Coach cakap tadi, kita terlalu sangat mengagungkan suplemen dari barat. Kalau dekat barat ni, diorang pun
viral juga dengan gamat ni kan coach. Betul, Tapi betul. kebanyakannya saya tengok lah kalau saya Google, diorang jual gamat kering. Padahal kalau kita dekat Asia ni, kalau orang China, orang Korea dan Jepun, diorang suka makan secara fresh. Okey, boleh ke coach explain sikit apa perbezaan khasiat gamat kering dengan gamat fresh? Okey, kalau kita tengok gamat kering ni dia ada dua proses lah. Dia satu dia dry freeze dry, satu lagi dia salted kan, dia asin lah. Okey. So dia tengok jenis juga. Maksudnya gamat kering ni dia akan melalui proses lah. Bila melalui proses, of course akan berlaku loss of nutrients lah. At certain level kan berlaku kehilangan nutrien. Jadi of course gamat fresh ni adalah yang paling baik, yang terbaik. So kalau kita boleh makan gamat yang hidup-hidup tu, kita masak macam orang Korea, Jepun kan, dia buat sup lah dia makan, itu the best lah kalau kita boleh makan macam tu kan. Okay. So apa yang membezakan dia adalah dia punya proses tu dan kemungkinan berlaku kehilangan nutrien lah. Of course yang gamat yang dalam bentuk fresh adalah yang paling bagus. Walau bagaimanapun dia punya kandungan protein di antara gamat fresh dengan gamat gamat yang dry freeze tu ada tidak berkurangan lah, especially acid amino, protein yang sangat penting dalam badan yang diperlukan oleh badan kita. Right? So of course kalau kita boleh dapat yang fresh lagilah bagus. Betul. Tapi kita lah coach, kita tengok bapanya pun kita tak apalah, saya sanggup lagi makan yang dalam botol. Sebab tu lah nasib baik dalam teknologi terkini tu kita boleh proses gamat, kita dapat gamat segar tapi tak ada bau hanyir, tak ada rasa payau tu. Syukur sangat-sangat. Betul. Okey. Antara sebab kita tahu dalam dunia ni banyak sangat jenis gamat coach. Kalau yang dekat Jepun tu yang mahal tu lain, dia punya spesies dia. Kalau dekat Malaysia ni yang mengenali gamat tu semua orang nak yang saya nak gamat emas, saya nak gamat emas. Saya tak nak gamat yang lain. Yang ni gamat emas ke? Selalu sangat macam tu. Kenapa manusia je? Kenapa orang dekat Malaysia ni tergila-gilakan gamat emas? Dan apakah kelebihan gamat emas tu berbanding yang lain? Okey, dia ada banyak kalau kita tengok spesies gamat ni ada banyak, ada beribu spesies gamat dan ada juga yang tidak sesuai lah untuk untuk dimakan kan. Okey, so kalau kita tengok gamat emas ni adalah satu, memang dia dah popular lah. Dah memang biasa guna dalam kita punya perubatan tradisional. Jadi orang dah kenal kan, kalau kita sebut tentang gamat emas tu orang dah kenal, dah biasa. So biasa bila kita dah biasa, kita rasa confidence lah, macam tu salah satu daripadanya. Okey, yang kedua adalah sebenarnya gamat emas ni dia mengandungi kandungan protein yang sangat tinggi. Right? So dia gamat ni dia special sebab dia adalah tinggi protein dan pada masa yang sama dia adalah rendah dengan kandungan lemak. So kalau kita tengok makanan-makanan protein yang lain kan, dia bila kita tinggi protein, especially seafood lah, tinggi protein, tinggilah dia punya kolesterol kan, lemak. Jadi tapi gamat ni tinggi protein tapi dia sangat kurang dengan kandungan lemak. Itu yang terbaik, alright. Susah nak cari makanan yang tinggi protein, lemak kurang, kecuali protein daripada tumbuhan lah. Alright, macam soya protein dan sebagainya. Okay. So lagi satu, gamat emas ni dia ada kita namakan dia punya bioactive ingredient dia sulfate glucose aminoglycan. Okay, so ini yang dapat membantu penyembuhan luka. Right, so sebab dia setiap dia ada banyak bioactive ingredients di dalam gamat. So gamat emas ni dia ada yang ini yang kita panggil glucose aminoglycan ni. Okay, kalau ada slide tadi boleh juga tengok slide.
Dan yang kedua juga dia adalah gamat emas ni dia ada kesan perlindungan neuron, okay? Perlindungan saraf lah, especially kalau kita lepas luka dan sebagainya. So itu dia boleh mempercepatkan proses penyembuhan. So itu antaranya, sebenarnya banyak lagi dia punya kebaikan-kebaikan yang ada dalam gamat ni sebab kalau kita tengok gamat ni dia bukan saja ada vitamin, dia ada minerals, dia complete lah, dia lengkap dan dia ada lagi so ni kita tengok. So dia ada banyak bioactive ingredient. So dia ada glycose aminoglycan. So tu salah satu. Yang kedua, dia ada saponin. Ni adalah bioactive ingredient yang tak ada pada makanan lain. Contohnya saya kata nasi ada tak saponin? Tak ada. Okay, so tu sebab saya kata gamat ni adalah functional food. So apa kalau kita tengok fungsi satu je saponin. Apa dia saponin ni? Saponin ni adalah bioactive ingredient yang ada di dalam gamat. Okay, apa fungsi dia? Okey, fungsi dia adalah yang pertama kalau kita tengok kenapa orang yang makan gamat ni dia punya kolesterol boleh turun sebab dia ada hypolipidemic. Okey, dia boleh mengurangkan kolesterol. Ada anti-hypertension. So maknanya orang yang kenapa kalau orang yang ambil gamat ni dia punya tekanan darah boleh turun. Dia ada anti-hypertension because of saponin tadi. Dia ada anti-tumor untuk mengelakkan kanser dan sebagainya. Lepas tu ni lagi bagus. Dia improvement of hyperuricemia. Apa dia hyperuricemia ni? Pernah dengar tak uric acid? Selalu tak pernah. Orang yang ada gout kan biasa acid uric dia tinggi. So dia boleh improve acid uric tadi. Alright. So the contraceptive activity sebenarnya gamat ni dia juga membantu dalam kesuburan. Dia punya saponin punya saponin punya bioactive ingredient. Improvement of nano-alcohol fatty liver. Orang yang suka minum alkohol ni dia ada fatty liver tau. So dia boleh improve condition. Antibacteria, antivirus dan the promotion of bone marrow hematopoiesis. Maknanya pembentukan sel darah merah ni berlaku di bone marrow kan. So dia boleh juga membantu. And then ni yang saya rasa semua orang paling suka. Okay. Inhibition of fat accumulation. Maknanya bila kita makan gamat ni kita susah nak mengumpul lemak. Susah nak mengumpul lemak kan. Tapi of course lah kena jaga makan juga. Tak boleh lah telan gamat sepotong lepas tu makan pun tak ingat dunia pun tak boleh juga. Tapi dia menghalanglah sedikit proses pengumpulan lemak dalam badan. Dan of course improve kita punya immunity. So ini adalah saponin punya punya function. So sebab tu katakanlah dalam sis cucumber ni dia gamat ni dia orang tarik saponin ni keluar dan dia orang berjual berasingan saponin ni. Tapi kalau kita ambil makanan tu dalam gamat selain daripada saponin dia ada kan glycose aminoglycan, lepas tu dia ada fucoidan. So yang fucoidan tu lagi dia memang membantu sebab ni semua saya cakap berdasarkan research saya bukan cakap suka-suka hati saya nak cakap. So dia boleh membantu untuk untuk mereka yang ada ulcer ataupun luka dekat dalam perut ni, bila orang gastrik kan biasa dia ada luka dalam perut, so dia boleh membantu untuk memulihkan lapisan-lapisan dalam perut tadi. So that's why kalau orang yang ada gastrik, so dia boleh membaik pulih lah. So itu adalah untuk fucoidans punya ingredient. Glycose aminoglycan ni pula dia untuk apa? So of course kita pernah dengar pasal synovial tissues kan. Maksudnya orang yang selalu sakit lutut bila cecair dalam lutut dia tu berkurangan kan. So inilah dia punya function untuk joint, untuk skin and bone regeneration. Banyaknya. InsyaAllah saya pun rasa macam tak habis nak cakap sebab banyak sangat. Alright. Okay, ni kalau kita tengok tadi kan, dia punya boleh tak next slide tadi? Okay, nampak tak? So inilah dia punya kalau kita tengok, ini semua adalah bioactive ingredient yang ada di dalam gamat tu lah. So banyak tu. Itulah tak habis nak cerita satu-satu tu pun dah banyak. Yang paling best tu collagen kan. Yang biasalah. Kalau wanita tu memang suka collagen ni. Alright. Okay, sebab dia ada banyak sangat khasiat-khasiat dia, Coach. Boleh ke kita simpulkan bahawa gamat ni sebenarnya
selamat dimakan oleh semua orang? Okey, kalau dia dimakan dalam bentuk makanan dan dia memang selamat lah. Mm-mm. Kecuali kalau macam saya cakap tadi kan kita ada 3 bentuk. Okey, Mm-mm. satu dalam bentuk suplemen, yang kedua Mm-mm. dalam bentuk nutraceutical, yang ketiga adalah dalam bentuk functional food. So functional food tu maksudnya dalam bentuk yang asli, kita tak ada ubah apa-apa, jadi dia adalah selamat untuk dimakan. Of course lah kena ada dalam kandungan, kena makan dalam kuantiti yang kita sarankan lah. Tak boleh lah nak minum, nak makan sebotol satu hari kan. So kalau kita tengok dekat Jepun, Korea tu diorang makan je seko gamat tu. So dia macam as a food biasalah yang kita makan. Kecuali kalau dia telah diubah dia punya bentuk, contohnya macam dia tarik dia punya ingredients tadi jadikan dia dalam bentuk pil ataupun dia punya active ingredients sahaja yang ditarik, so mungkin yang itu ada setengah golongan yang tidak sesuai lah. Macam tu. As long as dia adalah food. So tu sebab cakap bila dia dalam bentuk yang the purest to the nearest to the semula jadi, so dia adalah selamat untuk kita makan. So kita boleh cakap lah sebab kita punya gamat jelly pun memang 100% daripada gamat emas yang asli, dan memang diorang, saya tengok video pun saya memang ada rasa macam geli sikit, tapi kita tengok dia belah gamat tu betul-betul, masukkan all the extract tu and then terus bawa ke kilang, fresh tu lagi. So dia memang natural lah, maksudnya dia memang ada nearest to the semula jadi punya ni, right? So ada soalan ni coach. Okay. Sekejap je. Mana soalannya? Shamira. Dia cakap gamat yang minum ni sesuai ke bagi pada pesakit yang terlantar yang hanya minum susu sahaja? Okay, so yang hanya minum susu saja tak cukup nutrien lah, bolehlah ikhtiarkan masukkan dalam susu ke, boleh, tak ada masalah sebab dia adalah functional food, dia bukan ubat, dia bukan nutrien, dia bukan suplemen, dia adalah makanan yang mengandungi beberapa fungsi nutrien yang tidak boleh dapat daripada makanan yang lain, macam tu. So dia as a food jugalah. Okey. Terima kasih Coach, harap menjawab soalan Shamira tadi tu. Okey. Boleh cuba, kesian dia minum susu je tak cukup nutrien dia, nanti lagi tak sihat. Betul. Okey. Saya bila kita Coach cakap itu adalah anugerah Allah terhadap kita, gamat sebagai anugerah Allah, dan kita tahu bahawa makanan is the biggest lifestyle yang kita kena jaga, dan Rasulullah pun pernah cakap dalam riwayat Ad-Dailami macam tu, dia kata baginda bersabda, perut manusia tu tempat segala penyakit, manakala pencegahan tu pokok dari segala pengubatan. Okey, macam mana Coach boleh huraikan gamat ni boleh ke membantu dalam pencegahan penyakit? Sebab dia Coach cakap dia functional food. Okey, yang pertama, sebenarnya kita ni banyak makan tapi kita makan benda yang merapu. Maksudnya kita makan, kadang-kadang kita tak fikir pun keperluan badan kita. Kita makan ni sebab nafsu kita je, nampak sedap je kita makan. Sedangkan badan kita ni merana tau. Sebab kalau kita fikir untuk apa kita makan, saya selalu tanya soalan, kita makan ni sebenarnya untuk apa? Adakah untuk kita punya tekak, mulut, nafsu, perut, ataupun untuk semua sel badan kita? Kalau kita fikirlah, bila pertama sekali kita makan, sebab penyakit, makanan adalah penawar, makanan juga adalah racun. Alright, so banyak makanan yang menyebabkan penyakit, tetapi daripada makanan juga kita ada penawar.
Right? So ramai orang tak sedar tentang benda tu. Jadi bila sakit ni pergi carilah penawar. Pergilah cari ubat tu, makanlah ubat ni. Sedangkan kalau penyakit tu adalah daripada makanan, maka kita cara nak merawat juga adalah dengan makanan kan. Okay, so bila kita tahu, kita kena tahu apa yang kita perlu. Selalu kan orang kan dia akan dia tahu nak pakai baju saiz apa, dia tahu nak pakai tudung apa, tapi badan dia tak tahu nak makan apa. Maksudnya dia tak kisah pun apa yang badan dia perlukan, dia cuma makan untuk tekak dia. So selalu saya cakap, bila kita makan, kita fikir nafsu, kita fikir oh sedapnya. Sedangkan yang sedap tu 2 saat je kot, ataupun saya tak tahulah kalau kita makan berapa lama you nak telan. Yang sedap tu rasanya dekat sini je, dekat kita punya dia rasa, betul tak? Bila dah masuk dekat sini, dekat tekak kita dia rasa sedap, dah tak rasa sedap. Apa lagi bila bila dia dah turun kan sampai dekat kita punya usus, tak berlaku penyerapan makanan dekat usus. So bila dekat usus tu makanan tu akan diserap, segala nutrien zat-zat tu akan diserap dan digunakan untuk kita punya sel-sel, untuk kita punya function body yang optimum. Bayangkanlah kita makan makanan yang penuh dengan lemak, penuh dengan gula, at the end badan kita dapat apa? Dapat lemak, dapat gula. Nutrien tak ada, zat tak ada. Okay, so jadi kalau benda tu berlarutan sampai berapa tahun, tu pasal macam-macam penyakit yang datang. So mulai daripada hari ini, so for those yang ada yang dengar, okay, ada 61 orang, Masya Allah. Tolong bila nak makan, fikirkan makanan yang terbaik untuk diri anda. Alright, so seperti yang saya dah bagi tahu tadi, gambar tu adalah functional food yang ada banyak nutrien. Saya tak boleh nak terangkan, ada banyak nutrien, banyak bioactive ingredient yang orang tergila-gilakan. So kenapa kita tidak boleh pilih yang terbaik untuk kita? Kenapa kita masih lagi nak berfikir? Okay, saya kalau makanan tu bagus, saya tak fikir sedap ke tak sedap. Saya fikir adalah untuk badan saya. Sebab saya tak ada, saya nak tanya you all semua, badan ada 2 ke? You punya hati, jantung semua ada 2 ke ada 1? Kelly ada 2 ke? Ada spare part tak? Ada spare part tak? Maksudnya you punya jantung, buah pinggang semua ada spare part? Tak ada ke? Jadi you kena fikirkan mereka-mereka ni. Bila kita makan, fikirkan hati, jantung, buah pinggang lah, apa benda semua tu. So jangan fikir tekak kita saja. Alright? So rasa menyesal pula makan nugget tadi. Saya bukanlah saya tak marah. Saya cakap hakikat ramai orang hakikat yang ramai orang tak sedar. Sebab bila kita cakap makan ni mahal lah, beli sayur malas lah, mahal lah buah. So maksudnya kita ni lebih kita tak fikirkan untuk kita punya kebaikan kita. Sebab kalau dia orang tahu, kalau lah badan kita ni, sel-sel kita ni boleh menjerit kan, kalau lah kita punya buah pinggang, jantung, hati kita ni boleh berkata-kata kan, dah lama dah dia boykot kita kan. Betul tu. Sebab kadang-kadang kita fikir kalau nak beli makanan yang sihat, kita rasa macam mahalnya. Tapi kalau kita pergi drive thru kan, tiba-tiba RM100. Macam okey tak apalah, nak ambil lah duit ni. Especially kalau makanan yang viral kan. Kau main lagi, sangkut sampai hujung dunia pun cari. Betul tu, ya Allah, beratur. Okey. Coach, tadi kau cakap dah mentang-mentang lah gamat ni makanan yang berkhasiat ni. Muhammad Zariman Mansur ditanya, Coach, kalau jeli gamat ni minum sebotol sehari ada masalah? Okey, itu sebab saya cakap walaupun makanan tu bagus kan, macam buah lah, walaupun bagus kita kena makan secara sederhana. Kan Nabi Muhammad kita pun pernah cakap, okey, penuhkan perut kita 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan air, 1/3 dengan udara. Of course dia ada dia punya limitation. Jadi yang bagus itu tak akan jadi bagus dah kalau banyak. Alright, so walaupun dia tak ada side effect dan sebagainya, tapi kalau kita makan banyak, of course lah dia tidak akan menjadi bagus lagi kan. So pada saya ikutlah apa yang kita sarankan. Alright, walaupun makanan tu berkhasiat, makanan tu bagus, tapi of course badan kita pun dia ada limitation dia yang kita kena akuilah. Contoh kalau saya ambil contoh buah ya.
Memang orang kata buah bagus. Tapi sebenarnya buah tu pun ada gula. So keperluan satu hari 2 biji je. So kalau makan banyak buah 10 biji, sekilo buat durian sekilo, of course tak elok juga. So apa yang elok adalah bersederhana, terutama sekali dalam kita punya pengambilan makanan. Alright? Saya harap dapat menjawab soalan. Right? Mungkin masalah yang kita dapat kalau minum gamat sebotol sehari tu mungkin masalah kewangan lah. Kalau satu Jangan family membazir. Makan ikut keperluan, coach kata. Sederhana jangan semuanya. Betul. Okey, kita tiba ke soalan terakhir coach. Okey, semenjak pandemik COVID-19 yang melanda, kita orang ada jumpa satu artikel yang cakap ada kekurangan sebab apa, demand of gamat ni mencanak naik tiba-tiba sebab orang dekat barat tu memang dah sedar gamat ni boleh membantu. Ada kekurangan supply dari China kat situ. Hafiz boleh tunjuk ke? Hafiz boleh tunjuk tak artikel tu? Okey, tak apa. Okey, apa pendapat coach tentang demand terhadap gamat sekarang ni? Okay. So biasa, okay, samalah macam saya cakap tadi, kita ni benda ada depan mata ni kita tak hargai. Kita selalu nak cari benda yang ada kat luar. Yang luar tu mesti semua bagus kan. Yang dekat depan mata kita ni kita tak rasa macam bagus. So that's why kenapa permintaan tu meningkat. Of course bila benda tu bagus kan, orang dah tahu, orang dah buat research, dah lama dah research. So diorang dah tahu diorang dah tahu apa dia punya kebaikan, dia punya khasiat. So that's why diorang berlumba-lumba untuk nak dapatkan benda ni. Dia sangat berharga lah. So kalau kita tengok Kementerian Pertanian so diorang pun tengah dalam proses macam mana nak meningkatkan penghasilan gamat lah. Right? Nak biakkan ke nak apa ke because of dia punya trend yang semakin meningkat, dia punya demand yang semakin meningkat. Jadi kalau kita berada di dalam industri ini, so maknanya kita adalah berada di dalam industri yang betul. Right? Cuma lagi satu, kita nak kena ada satu kesedaran dan juga nak kena cari ilmu lah. Alright, so bila kita dah tahu, jadi kita nak kena sampaikan ilmu tu kepada orang lain. So kita nak kena, niat kita bukan kita nak jual produk. So niat saya bukan saya nak untuk kepentingan, tetapi sebab saya tahu dan bila saya baca, Alhamdulillah dengan ilmu yang Allah bagi dekat saya ni, saya rasa patut dan saya rasa perlu untuk saya share. Right? Sebab saya memang suka baca jurnal dan bila saya dapat baca benda tu, sesuatu tu saya dapat, saya rasa macam ya Allah, macam banyak benda lah setiap kali saya baca tu saya rasa macam ya Allah macam nak cakap rasa sangat apa yang saya rasa yang tadi saya cakap tu lah, saya rasa macam ya Allah, kasih saya Allah tu dekat sangat, rasa macam ya Allah, Allah sayang kita sebab benda tu ada dekat negara kita. Kan? So bayangkan kalau benda tu dekat negara luar, nak datang kat Malaysia ni berapa kita nak bayar? Right? Betul. Okey. Panjang lebar dan memang sangat menarik. Ni baru keluar. COVID-19 fears driving medicinal interest, demand for sea cucumbers in China. Okey. Terima kasih. Okey, sebenarnya banyak lagi soalan sebenarnya kami nak bertanya kepada coach, tapi unfortunately masa sangat-sangat mencemburui. Tapi saya pasti untuk eksklusif untuk rania-rania kita, hari Sabtu ni ada kelas dengan coach kan? Ya betul. Okey, siapa yang rania mana yang belum lagi berdaftar, silalah daftar sekarang dekat portal anda. Sebab bukan senang nak dapat masa dengan coach ni. Saya pun terkejar-kejar nak dapatkan masa dengan coach. Thank you so much coach. Sebab banyak sangat kita dapat belajar malam ni walaupun masa yang singkat. Dalam masa sejam dah tak puas. Okey, siapa yang nak coach kembali pada bulan hadapan? Komen sikit.
Sebab cepat sikit, masa tak banyak dah ni. Apa nak coach kembali pada bulan hadapan dalam apa kata pakar? Komen sikit. Ya, anda banyak sangat soalan nak tanya coach tapi nak coach kembali. Nak ke tak? Komen sekarang. Berderet. Nak. Coach banyak sangat permintaan untuk bersama balik dengan coach ni. InsyaAllah boleh. Banyak soalan yang tak dapat jawab, kesiannya. Tak apa. Kalau ada soalan nanti boleh simpan dan kita boleh jumpa hari Sabtu insyaAllah. Hari Sabtu nanti kan. Dalam training tu anda pun boleh selit-selit sekali. Alright. Okay. Terima kasih coach. Masa berbaki lagi 2 minit. Saya nak cakap pasal Sari Gamat Gold. Okay. Coach pun dah makan. Saya pun dah makan. Sebab kami semua merasakan kehebatan Sari Gamat Gold Daily Gamat ni. So rugilah siapa-siapa yang belum dapatkannya. Okey, siapa yang nak dapatkannya, anda boleh hubungi kita punya stokis-stokis dan rania-rania seluruh negara. Sabah Sarawak ada juga. Anda boleh layari www.anaedahq.com. Kat situ ada senarai stokis kita yang terdekat, pilih yang terdekat dengan anda. So senang diorang nak servis anda. Kalau ada apa-apa boleh berjumpa. Sekarang tak boleh jumpa bersemuka. Sekarang WhatsApp je. Alright. Saya pun teringin sangat nak jumpa coach lagi sekali bulan depan. Terima kasih coach. Terima kasih banyak-banyak coach. Saya ucapkan kerana sudi meluangkan sedikit masa dengan kami dan tapi ilmu dia sangat-sangat berguna. Saya rasa macam sikit sangat. Saya rasa macam banyak lagi benda yang saya tak boleh nak cakap kan. Cuma itulah. So you all yang dah tahu ni, yang dah dengar, yang dah tahu sebab you all dah lama. Sebab saya sebenarnya baru je. Saya baru je selepas Puan Haziza cerita tentang Coach Raihan selalu post pasal Sari Gamat ni, saya mendalami tentang gamat tu. So cakap saya ni sayang kita buta hati untuk melihat tentang sesuatu itu. Right? So tu bila kita dah tahu, insyaAllah you all yang dah hadir kat sini, sebarkan. Selepas perkongsian coach ni, semakin ramai orang yang insyaAllah akan dapat benefit daripada gamat ni. Okay, thank you so much coach. Masa dah time. Okay, faham. Alright. Okay, boleh. Alright, thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan pula, hari yang sama, masa yang sama 9 malam. Nanti kita akan war-warkan dekat social media kita. Okay. Alright. Terima kasih coach sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okay, terima kasih kepada semua orang yang online sekarang. Okay, terima kasih so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.